Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Okey. Kita yang tajwid sampai mana? Kita dulu last kali kita buat makhraj huruf dan kita buat semua dia Ustaz. Dah memang. Jadi sekarang ulang alif lam ya. Saya ulang dari alif lam ya. Alif lam yang mana? Yang asal tajwid kan? Tajwid kan? Tajwid. Kita dah ulang-ulang kan. Alif lam. Hukum alif lam ataupun disebut dengan al. Alif lam atau al mempunyai dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama al-qamariyah ataupun alif lam qamariyah. Yang kedua asy-syamsiyah ataupun alif lam syamsiyah. Berasal dari nama bulan. Qamarun bulan, kalau Samsun matahari ya. Qamarun bulan, Samsun matahari. Kalau ditanya kenapa diambil nama tu, wallahu alam, tak tahu. Ada yang tahu? Boleh jelaskan kat saya? Kenapa nama dia alif lam samsiah, alif lam matahari dengan alif lam ni? Tak tahu Ustaz. Tak tahu. Okey. Tak apalah, nama dia memang alif lam qamariyah dengan alif lam samsiah. Dua-dua ini berbeza. Jadi dia alif lam qamariyah yang bertemu dengan huruf qamariyah dan samsiah yang bertemu dengan huruf samsiah. Huruf lam berbaris sukun. Itu untuk qamariyah, sedangkan samsiah huruf lam berbaris sabdu. Kalau qamariyah huruf lam berbaris sukun, kalau samsiah huruf selepas alif lam bertanda sabdu. Kemudian menjelaskan sebutan lam. Ini yang qamariyah. Samsiah memasukkan bunyi lam ke dalam huruf samsiah. Secara tak langsung alif lam qamariyah ada pada tulisan dan ada pada bacaan. Sedangkan alif lam samsiah ada pada tulisan tetapi tidak ada pada Sebutan. Bacaan tak baca, tapi ada dalam tulisan. Ada alif lam, tapi alif lam itu tidak dibaca. Sedangkan untuk huruf alif lam dari huruf hijaiyah 28 dibagi menjadi 2. 14. 14. Cara membezakannya, huruf lam alif lam itu kita tambah alif lam. Contoh huruf kha tambah alif lam jadi al-khalidun. Al-qamar. Al-khamru. Khamar.
huruf qamar. Kalau alif lam samsiah kita tambah huruf lam. Tambah al. Contoh Al. za menjadi za. Ar-Rahman. Za. 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 Nah, Az-za. Az-zikru. Az-zik. Dia bukan al-zikru tapi az-zikru. Jadi kalau lam dia hilang berarti alif lam samsiah. Tapi lam tetap berbunyi maka dia alif lam qamariyah. Contoh yang dibagi adalah Al-Quran. Alif lam bertemu dengan qaf. Al ada pada tulisan dan ada pada bacaan. Al-Quran. Bacaan al dibaca jelas. Tapi Ar-Rahman, alif lam ada, al lam ada tapi tak dibaca, hanya ada pada tulisan. Huruf al tidak terbaca. Maka dia alif lam syamsiah. Contoh lagi Al-Jannatu. Al dibaca jelas. As-sama'u al tidak dibaca tapi terus masuk ke sin. Puan-puan, untuk huruf ini puan-puan hafal tak? Hafal. Apa tahu tengok tulisannya lah baru ingat tak. Hafal atau kenal? Bezanya Kenal. hafal dengan kenal. Hafal lama-lama hilang tapi kenal. Kenal tengok huruf lah senang bacaan. Huruf bacaan dia tahu. Okey, sekarang saya buat sorang. Saya tanya sorang-sorang. Okey. Kalau huruf za, Puan Dahniar, alif lam apa? Kalau huruf za, kan alif lam samsiah. Contoh? Az-zalimin. Az-zalimun, az-zalimin. Okey. Next, Tuan Haji. Ya, Huruf dal. dal. Alif lam? Ada apa? Alif lam samsiah. Ada ni. Alif lam qamariyah samsiah dulu Haji. Ya, alif lam samsiah Ustaz. Alif lam samsiah. Contoh? Ad-dari. Ad-dari. Apa dari? Rumah. Ad-dari sama dengan al-baiti, rumah. Puan Rashidah. Huruf ba. Ba. Kamariah. Contoh? Al. Tak tahu. Dia bagi masa kat dia. Terkejut. Saja. Kalau orang tanya memang Saya tak tahu Ustaz. Saya tengok sabdu dengan ni je mati je. contoh nak bagi on the spot. Kena fikir dulu dan Contoh tengok. al-babu. Al-Baiti. Al-bab. Ahmad al-bab. Al-bab. Puan Radiyah. Ya Ustaz. Huruf waw. Qamariyah samsiah. Waw, huruf Qamariyah. Contoh? Al-Wahid. Al-Wahid. Oh. Ya, ada puan siapa yang baru masuk tadi? Puan Dezi. Ya Ustaz, Puan Assalamualaikum. Dezi. Waalaikumsalam. Huruf ta. Huruf ta, samsiah. Contoh? Al-Taif, ada ke? Itu taif. Taif itu pakai to. Al-tahrim. At-taubatu. Taubat. Al-Taubat. Taubat. Okey. Sekarang jawab sama-sama. Siapa yang boleh bagi contoh cepat? Huruf nun. Huruf nun. Nun. Qamariyah samsiah. Samsiah. Contoh? Nun. An-Nisa. An-Nisa, An-Na'im, An-Nisa. An-Nur. An-Nur, An-Nar. Okey. Huruf Kaf. Qaf. Qamariyah. Qamariyah. Contoh? Al-kafi. Al-Kafirun. Al-Kafirun. Al-Kahfi. Al-Kahfi. Huruf Ra. Huruf Ra. Samsiah. Ar-Rahman. Contoh? Ar-Rahman. Ar-Rahim.
Huruf sa. Alif Sa. ba ta sa. Syamsiah. Samsiah. Contoh. Huruf syamsiah. As- As-salasa. As-salasa. Assalam. As-salis. Contoh lagi huruf amzah. Qamariyah ke samsiah? Qamariyah. Contoh Al- Al-akhirah. al-akhirah. Lagi? al- Al- Al-hadis. Ini hamzah. Hamzah. Al-ayat. Al-ayat. Seterusnya huruf mim. Huruf mim. Al-qamariyah. Contohnya Qamariyah. Al-mu'minun. al-mu'minun. Al- Mukarramah. Mukarramah. Al-ma'. Al-Ma'idah. Al-ma'idah. Al-muslimun, al-mu'minun, al-muttaqun, al-munafiqun. Semua tu boleh tu. Okey, huruf jim. Selain al-jannah tu. Qamariyah. Qamariyah. Al-jannah. Alif lam Selain qamariyah. al-jannah tu contohnya. Al-jannatu. Qamariyah. Al-jannah. Selain al-jannah tu. Al-jin. Selain. Al-jin. 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 Al-juma'at. Al-jum'ah. Surah al-jum'ah. Al-jahim. Ada tak? Al-jahim. Al-jahli. Ada. Al-jahannam. Kemudian huruf lam. Lam. Samsiah. Huruf syamsiah. Contoh. Allahu akbar. Allahu akbar. Al-lail. Al-lail. Al-lumazah. Al-lumazah. Huruf zai. Huruf zai. Samsiah. Samsiah. Huruf syamsiah. Samsiah. Contoh. Az-zaitun. 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 Az-zalzalah. Az-zani. Al-zalzalah. Al-zalzalah. Huruf ta. Huruf ta juga samsiah. Contoh. At-talaq. 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 At-tuma'ninah. Tu pakai ta ke pakai ta? Makninah ni ikut ni. Tertib. Ta tuma'ninah. Bukan tuma'ninah tapi tuma'ninah. Maksudnya tertib ke Ustaz? Tuma'ninah tu Tertib. Tertib. Tomanina. Makninah. Tertib. Solat kena tomanina. Makninah yang tertib lah. Tuma'ninah kalau dalam solat itu bukan tertib. Dia Itu bukan dengan cara Cara yang macam jangan tidak kelojoh lah. Dia kalau tumakninah ni kan gini. Tumakninah setiap kita solat harus tumakninah. Tumakninah itu, okey kita bahas sikit Ketika kita solat, dia yang pertama memang salah satu urut solat syarat macam syarat sahnya macam wudu, rukun solat semuanya ada tertib dan tumakninah. Kalau kita wudu itu namanya bukan tumakninah tapi tertib. Tertib ni harus berurutan. Maksudnya muka, tangan, telinga, kepala, telinga, kaki. Jangan pula muka, kaki, kemudian tangan. Itu tak boleh lah. Tapi kalau dalam solat, tertib itu memang harus. Tertib kita tak boleh habis sujud, terus kita ruku, habis tu kita berdiri, tak. Dia memang ikut urutan. Tapi yang tumakninah dalam solat, tumakninah ini ketika kita selesai membaca, contoh, Allahu Akbar, berhenti sekejap. Lepas tu kita baca Fatihah, baca surah. Selesai baca surah itu kita berhenti sekejap. Kemudian baru Allahu Akbar. Baca lagi, berhenti sekejap, baca Subhana Rabbil Azimi. Dah selesai baca Rabbil Azimi tu, berhenti sekejap lagi. Itulah yang disebut dengan tumakninah. Berhenti sekejap di antara gerakan itu disebut dengan tumakninah dalam solat. Tak boleh kelang kabut lah Ustaz. Tak boleh betul, tak boleh kalang kabut. Apakah itu tertib? Tak. Tak. Bukan tertib.
Ya, kalau tertib itu berurutan. Tapi ini supaya kita tak boleh kalang kabut, tak boleh gelojo. Jadi ada antara gerakan, misalnya dah balik Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kadang kan ada, kalau tak contoh kita baru Allahu Akbar. Gerakan kita dah Allahu Akbar, tapi kita belum selesai kita berdiri, kita dah baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah sambil itu. Itu tak boleh. Tak ada tumak nina. Jadi setiap solat itu harus ada tumak. Ini. Faham maksud tumak nina? Berhenti sekejap. Dah berhenti untuk membuat rukun lain Ustaz. Berhenti sebelum menyambung kepada rukun lain. Itu baru namanya tumak nina. Dan masalah berhenti, lama ke sekejap, berapa kadar sekejapnya lamanya, itu tergantung kepada kita. Tapi jangan lama-lama. Jangan pula sampai 5 minit kita berhenti, tak boleh. Kadar subhanallah Ustaz. Kadarnya yang tepat baca subhanallah. Cuma subhanallah tu pun ada yang kalau baca subhanallah kan lagi ada subhanallah berarti slow. Itu kita yang agak-agak sendiri. Tapi ada berhenti sekejap. Itu yang dinamakan tumak ninah dalam solat. Satu lagi saya ingatkan kerana kita bahas solat. Ketika solat sebaiknya takbir pertama Allahu Akbar. Allah itu mat apa? Allah Maha Besar. Mat apa namanya? Allah, perkataan Allah mat apa? Man asli dengan Allah tu alif lam qamariyah. Alif lam. Allah alif lam qamariyah mat asli. Mat asli panjang berapa? 2 harakat. 2 harakat. Jadi untuk takbir pertama itu sebaik-baiknya dan seafdalnya cuma 2 harakat. Allahu Akbar. Baru takbir setelahnya nak panjang Allahu Akbar boleh. Kerana takbir pertama itu disebut dengan takbir intiqalat. Jadi takbir yang pertama itu harus 2 harakat. Ustaz, takbir apa? Istiqalat. Intiqalat. Solat. Maksudnya apa Ustaz? Kalau intiqalat itu sebenarnya berpindah. Kan dari sebelum kita berniat, kita sudah berniat. Dari belum solat, pindah kepada solat. Kan mulainya solat itu ketika kita Allahu Akbar. Cuma kadang-kadang orang kita ni Allahu Akbar dipanjangkan kerana dia nak menyusun Niat. Niat. Sahaja saya sambil Allah saja saya solat subuh 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Panjang tu. Panjang. Memang panjang lah jawab dia. Kalau Allah nak habiskan niat tu. Kan Benar berniat tapi tak begitu, tak panjang lah. Dia macam ni sebenarnya kalau gini membahas tentang niat ketika kita solat, namanya kita solat dalam hati kita dah niat belum? Dah. Ingatlah Kita nak niat, solat. saya datang ni memang saya pakai telekung ini saya nak berniat secara solat. Kita dah tahu ni solat subuh kan? Kita dah tahu dalam hati. Jadi ketika kita Allah saja saya solat subuh kerana Allah dah. Jangan terlalu panjang. Saja saya Tak payahlah kata 2 rakaat kerana Allah bersama tu. Solat subuh kerana Allah. kerana Allah ni saya solat subuh lillahi taala dah. Allah, tapi subuhnya sebutlah nanti tak tahu kan nak. Maksudnya fardu apa ya? Lillahi ta'ala. Karena sebelum kita niat, kita solat kita dah usalli fardhus subhi. Kita dah tahu maksudnya kan? Saya solat subuh 2 rakaat menggima atau sendiri kerana Allah Ta'ala. Jadi ketika Allahu Akbar sahaja solat subuh kerana Allah Ta'ala. Dah cukup macam tu. Ketika kita takbir. Supaya takbir intiqalat ini tidak terlalu panjang. Allah. Lepas tu tak jadi. Ulang balik. Allah. Ada tak? Pernah nampak tak orang macam tu? Ada. Ya, Ustaz. Dia ulang. Tapi Ustaz, orang Arab dia buat Allahu Akbar tu very simple. Allahu Akbar. Betul. Orang Arab apa semua. Itulah kerana itu namanya takbir intiqalat, takbir pertama. Itu harus 2 harakat, kecuali kalau yang lain macam puan nak sujud, nak bangun tu nak dipanjangkan, itu tak masalah. Ketika kita dah dari biasa yang panjang ni kan dari kita rukuk kemudian sujud kita nak naik atas. Allah, kerana apalagi yang macam masuk warga emas ni kan sebab dia nak gerak tu pelan, jadi Allahnya dipanjangkan, nak sesuaikan. Itu tak masalah. Tapi untuk takbir pertama yang disebut dengan takbir intiqalat,
usahakan 2 harakat. Jangan terlalu panjang. So sebut nama fardu dan Allah aja, kerana Allah. Tu ajalah. Subuh je Saja solat subuh lillahi Aku ta'ala. solat subuh kerana Allah. Tu ajalah. Ha. Lillahi ta'ala dah. Tak payahlah 2 rakaat lah, 4 rakaat apa Kalau semua lillah kan. Kalau tidak panjang tu. Ha. Tak Macam mana? sebut. Ustaz, kalau lillahi ta'ala pun tak masuk juga dalam Betul? Tak apa lah. Oh, Padu subuh je. Subuh jadi je takkan kurang pas Ustaz. lah sebab kita semua kan Dapat. perbuatan kita kena Allah Ta'ala.